Hai, saya Alwai Salim dari Pusat Pertukangan Emas dan Perak. Hari ini saya nak tunjuk barang-barang yang perlu ada untuk pertukangan emas dan perak. Ini semawa set, ada pom kaki untuk lebu emas dan perak. Seterusnya ini drill, drill untuk tebuk lubang. Seterusnya ini batu untuk tok atas meja masa kita nak lebu emas dan perak. Ini gaji. Seterusnya ini mata drill. Mata drill. Ini mata gaji. Mata gaji. Ini perlu ada juga. Kiki ada yang kasar, ada yang kecil. Seterusnya ini besi. Besi untuk kita nak ketuk barang. Dengan tukul. Tukul kena ada juga. Tukul ada dua. Tukul besi dengan tukul ketah. Pelayar pengapit. Gunting pun ada. Gunting untuk potong barang. Ini batang kayu. Batang kayu ni untuk besar saiz cincin atau untuk petol body. Ada dua. Yang besi pun ada. Besi ni untuk betul-betul ketuk lah, untuk gagah cepat lagi. Seterusnya kena ada untuk ukur saiz cincin. Yang ni pun ada. Ini untuk besar saiz dengan pusing macam ni lah, mudah lagi. Lepas tu ketah pasir kena ada. Ketah pasir kena ada yang kasar dengan halus. Keterusnya ini mesin getah. Ini mesin getah untuk cuci barang yang lepas kita polis, ada kotor, kita kena masuk dalam mesin untuk dia tarik kotor. Ada lagi barang perlu ada 2-3 cara lagi. Tapi nanti Alwai Salim akan tunjuk tempat pertukangan. Sekarang saya nak tunjuk cara guna pom kaki. Manual ada lagi sekarang, manual. Macam set pom. Ini untuk pom kaki. Pom cara dipasang macam ni. Pom untuk kaki dengan untuk minyak. Ni tangki minyak ni. Sebelum kita start, jadi kena ada minyak petrol. Pakai minyak petrol juga ni. Ni cara nak bubuh atau isi minyak dalam tong. Kita kena ada ada alat-alat dia untuk isi minyak dalam tong. Jadi sekali isi tu jangan banyak sangat lah, sikit je. Sikit dah minyak. Banyak tu je. Jadi tudung kena tutup, tutup elok-elok, kemas. Bahaya
Lepas tu minyak ni letaklah jauh sikit. Okey. Ini semawar. Okey, semawar ni untuk kontrol api slow, laju untuk sini. Sini. Kita pakai tangan macam ni. Slow. Okey. Jom tengok Al-Faiz Salim tunjuk. Okey. Lepas tu kalau nak pakai majlis pun boleh, pakai auto pun boleh. Sekarang pakai auto lah. Auto ni mudah sikit. Okey, kita akan pakai kanan kita boleh letak kaki dulu. Okey, bunyi. Bila bunyi angin keluar, ni untuk besar minyak. Okey, besar kecil minyak letak auto. Okey, ini boleh kontrol. Angkat kaki naik. Naik tu, lepas tu angkat turun sikit je. Tak payah bagi dia naik tinggi habislah. Kalau macam ni dia ringan kaki sikit. Okey, ini untuk kontrol. Untuk kontrol minyak. Okey, besar kecil. Okey, kaki bergerak, tangan tak boleh gerak. Okey, tangan kena duduk diam macam ni. Okey, boleh kontrol api nak halus. Nak halus macam ni api. Ni untuk teri. Kalau untuk lebu emas dan perak kena api besar lah. Api besar. Besar macam ni kalau nak lebu. Okey, angkat kaki. Okey, lepas tu tutuplah, bagi dia mampu dulu api tu, baru letak tempat asal semula. Tahu cara pasang drill dengan mata drill. Okey, ini untuk jejak kaki drill. Pasang wayar. Lepas tu ini kepala untuk pasang mata drill. Okey, tengok cara. Ini mata drill. Okey, mata drill. Ini kunci. Okey, kunci untuk buka dengan kemas mata drill. Jom tengok. Tangan macam ni letak. Lepas tu ni lubang untuk letak kunci. Kita buka dulu, suruh dia besar lubang dulu. Ini tengok, lubang dia besar. Lepas tu mata drill letak. Okey, letak mata drill. Okey, drill ni jangan tengok dah. Jangan tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Tak tengah-tengah. Okey, pusing dulu. Okey. Okey. Ini lubang, jangan bagi dia belok . Kalau belok akan kita tebuk lubang, jadi mata tak sama lubang tu, jadi besar kecil besar kecil. Okey. Ini untuk kemas. Okey, sudah siap. Lepas tu ambil kaki, letak untuk kontrol. Okey, kaki, letak kaki. Lepas tu tangan kena berang macam ni, mata drill. Kena berang macam ni. Okey, lepas tu letak kaki atas, tekan slow. Tekan slow macam ni. Okey, tengok slow. Tapi tangan kena jaga. Okey. Letak, tekan slow lah. Lepas tu laju. Okey. Macam ni letak tangan. Nak tubuk lubang macam ni. Contoh. Okey, macam ni. Okey. Cara dia, kita boleh letak tangan kita rapat di papan macam ni pun boleh juga.
Ha. Ha. Cara pasang mata gaji dan guna. Okey, ini batang gaji. Ini mata gaji. Okey. Okey. Cara pasang batang, kita kena letak tukat dengan meja atau kayu. Okey, di meja ni pun boleh, di kayu ni pun boleh. Kita tukar. Lepas tu batang, batang dia kena tekan dengan dada kita. Ni, kena letak di dada. Okey, letak di dada. Untuk kita pasang mata gaji, macam ni lah. Atau sebelah ni, atau sini, ikut yang posisi masing-masing. Okey, untuk Al-Wai Salim pakai kanan, kanan macam ni. Okey, first kita ambil mata gaji. Mata gaji ni dia mata dia ke depan, adat dia ke depan. Okey, sebab kita gaji, kita nak tolak ke bawah je, bukan nak naik atas baru dia makan. Kita kena tolak, tekan ke bawah ni suruh dia makan. Okey, jadi dia letak di papan, lepas tu tukar di dada. Okey, kita tengok mata gaji ni halus. Okey, tengok. Lepas tu tangan kita boleh buat cari mata dia lah. Cari mata dia, pusing kiri, depan ke depan, belakang. Okey, ni kena pusing kat ni. Okey, and first kita pasang lah. Depan dulu ke belakang dulu, ikut. Tapi Al-Wai Salim pasang belakang dulu. Okey, letak di belakang. Kemah belakang dulu. Okey, kemah belakang. Letak tu celah ni, bagi dia turun rapat. Rapat ni macam ni. Tapi jangan bagi dia lepas sini. Kena ada separuh-separuh. Separuh sini, separuh sini. Okey. Al-Wai Salim macam ni, kemah dia dulu. Okey, kemah belakang dulu. Okey, belakang dulu. Lepas tu depan ni letak dulu. Letak dulu. Lepas tu pusing. Okey. Kemah dia, tapi jangan kemah lagi. Letak sampai ini, lepas tu kita kena tekan dengan dada kita, tekan depan sikit. Tekan depan sikit, sebab besi ni, body dia ni, dia boleh denyut. Dia ada spring. Besi dia ada spring. Bila kita tekan, lepas tu kita kemah lah. Kita kemah. Okey, kemah. Nampak belum track lagi ya. Tapi bila kita lepas, dia auto track. Macam ni. Kita tekan ni untuk track mata gaji. Kalau kita tak tekan mata gaji, kita pasang tak jadi straight. Jadi kita gaji tu jadi belok kiri kanan. Okey, mata gaji kita belum track molek lagi. Okey, kalau track macam ni, okey lah. Boleh gaji lah. Kita cara nak berang batang dia, kita berang macam ni. Okey, tangan macam ni. Okey, tengah-tengah orang dia macam ni. Macam ni. Untuk kontrol atau macam ni. Tapi Al-Wai Salim macam ni lah. Gaji lah. Pakai macam ni. Okey, contoh macam teratai. Macam ni ya.
Tapi kita tekan dia jangan belok kiri kanan. Kalau belok kiri kanan, kita nak angkat naik kena straight, turun pun kena straight. Sebab kita nak ikut design yang kita nak. Ukir yang ada bunga ke, ada tulisan ke, kita nak straight. So kita kena angkat straight, turun straight. Okay, tu nak buka contoh. Kalau kita nak buka balik, kita kena tekan juga, letak, tukar dengan kayu, dan dada kita tekan. Jadi gemah ini. Tangan kita boleh pakai dua-dua tangan. Kiri berang mata, kanan boleh buka. Macam ni. Okey. Boleh buka. Okey. Okey, letak semula. Selesai. Selain pada alat-alat yang sudah guna tadi, terlibat dalam proses ada tukul. Tukul ni tukul besi. Okey. Ini besi untuk lapit ketuk-ketuk barang. Okey, atau kita nak betul barang, contoh macam silver. Okey, silver ini pelajar untuk pauk, untuk belok emas atau perak. Contoh kita pauk. Okey, jadi tak jadi bentuk yang kita nak, kita kena betul balik. Kalau kita nak betul balik tu, kita nak guna besi ni lah dengan tukul lah untuk katuk dia. Macam ni. Okey, jadi satu ini untuk buat cincin, untuk batik, buat lubang cincin. Jadi bila kita pauk cincin jadi bulat tu ikut size yang customer nak. Okey. Okey, lepas tu kita letaklah. Okey. Contoh kita buat saiz ni, lepas tu kita potong lah. Kita potong ikut saiz kita nak berapa cm. Contoh ni kalau kita nak 10, nak 10 kita boleh gerak tu, kita boleh potong. Kita potong, lepas kita potong siap tu kita kena betul dia dengan besi batang. Okey. Cara dia untuk kita masuklah, pusing. Okey, macam ni cara dia untuk guna besi. Okey, keterusnya untuk ni ngapik ni kita untuk ngapik barang lah. Kita ngapik barang untuk kita teri. Contoh kita nak teri sini, kita kena barang halus-halus tu kita ngapik dia, tak bagi dia gerak macam ni. Lepas tu kita teri lah. Okey, ini papan kita untuk letak di atas meja ni. Atas meja untuk kita teri lebu emas. Ni ko contoh kita letak ko, lepas tu kita lebu lah. Kita lebu emas dan perak. Kalau kita tak pakai papan ni, jadi derek dengan kayu. Contoh kalau kita derek kayu, jadi kayu sudah bakar rosak macam ni lah. Kalau kita pakai papan ni,
Jadi panah tak sampai di kayu. Okey. Jadi papan ni perlu ada. Okey, seterusnya kiki. Okey, kiki ni untuk kita kiki barang yang kita proses. Macam dia lebih berat ke, barang tak sama ke, kita boleh kiki yang dia, atau dia belum licin lagi barang tu, kita kiki lah bagi dia sama. Atau kita pakai macam ni pun boleh juga. Lepas kiki ni kasar, dia kasar. Bila nak halus lagi, nanti barang sudah siap, kita kena pakai kertas pasai. Kertas pasai kena ada dua, yang kasar dengan yang halus. Mula-mula pakai yang kasar, yang last tu pakai yang halus. Halus tu 1,500 atau 2,000. Nombor dia ada tulis dalam ni. Okey. Lepas kita kiki tu, kalau kita nak rehat ke, kita nak mana pun kena ada brush. Brush ni untuk kita sampuh lah tangan kita, tahu habuk-habuk mah duk dekat di meja. Okey, kita kena sampuh lah. Kalau tak sampuh, jadi ada susuk lah barang tu, sebab tak jaga. Okey, ini mesin untuk buat bentuk papan atau bulat. Okey, papan contoh macam kita nak buat papan loket atau cincin, plek rantai, ukiran nama. Bulat macam buat kaki atau buat batang. Okey, sebelum kita ambil mah dengan perak atau perak, mai guna mesin ni, kita kena lajan api dulu, emas. Lajan api dulu. Bila kita tak lajan api, jadi mah tu keras. Bila mah tu keras, kita mesin jadi pecah lah mah tu, atau kita berat, pakai banyak gain. Okey, so ini perak. Kita nak mesin untuk jadi papan nipis. Okey, bermula kita adjust tempat adjust mesin ni. Mesin ni boleh, dia boleh adjust ni lubang dia ni, lubang turun naik. Okey, kita kena bawa angkat naik dulu, kita masuk batang mah dulu. Kalau dia boleh gi, baru kita boleh start mula-mula suruh dia gi dulu. Okey, lepas tu yang kerbo kita beri dia ketak lah, bagi dia ketak. Okey, beri dia ketak. Okey, macam ni dia ketak. Lepas tu kita pusing lah, macam ni. Lepas tu boleh undur mai kat ni, dekat depan ni. Kita boleh mesin jadi, dan tengok di claw macam mana. Okey, claw. Okey, lepas tu kita bagi dia turun lagi lah, sebab kita nak papan jadi nipis. Okey, kita nak papan, pusing satu step ya. Okey, okey. Lepas tu kita buat turun lagi lah. Okey, ini untuk papan. Kalau kita nak jadi bulat, kita masuk lubang ni, jadi bulat. Okey, kalau kita nak bulat, kita masuk lubang bulat lah. Contoh ini
Ini lubang untuk bulat. Ikut saiz yang kita nak. Ini besar, kecil, 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 kecil. Contohlah. Ini pun sama juga, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Contohlah kita nak besar ini, kalau nak kecil ini, tapi kalau kita nak kecil ikut saiz yang kita nak. Okey, jadi kita boleh buat turun lagi. Buat turun saiz, lepas tu kita tak, lepas tu kita mesin lah. Jadi dia boleh keluar ikut yang kita nak tu sampai besar 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 besar, besar, besar tu jadi kecil. Okey. Lepas tu yang berdua baru kita letaklah besar kecil 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 kecil. Jadi dia keluar batang ni lagi kecil 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 dawai sampai yang last ni kita nak. Okey. Dia jadi besar 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 kecil 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 last. Ikut saiz yang kita nak. Ini mesin manual. Kalau kita nak jadi dawa lagi halus bulat cantik, kita kena pakai besi ni. Ini besi dia ni. Okey, ini besi untuk tarik dawai. Besi untuk tarik dawai. Dia ada lubang dia besar kecil. Okey. Lepas tu kita bubuhlah. Mula-mula kita start pada yang besar. Yang besar tarik dia. Okey. Lepas tu yang kecil lubang 1 2 3 4 yang kecil lah. Ikut kita nak lah, sebab dia ada tulis nama tu, nombor dia ni. Semua ada nombor. Okey. Kita boleh pilih yang kita nak. Okey. Cara dia tarik ni kita kena pakailah untuk macam ni, untuk tarik dia ni. Kena ada tempat yang duduk cantik lah, yang gagah cantik untuk kita tarik tu. Ini cara jimat. Kita tak perlu pakai peluang panjang lubang dengan tepat kita nak. Kalau tepat sepit-sepit pun, tepat kecil-kecil pun kita boleh pakai macam ni. Mudah. Ini mesin untuk buat betul macam tu manual. Hak yang sat ni tu manual. Hak ni untuk auto. Ya auto ni kena jagalah. Kena jaga tangan. Buat kerja jangan lorat. Relax ya buat kerja. Macam ni tengok advice ni buat. Ini emas kita nak mesin untuk jadi papan. Emas ni kita kena lajan api dulu. Lajan api sampai merah dulu. Lepas tu tunggu dia atau kita celup masuk dalam air. Lepas tu kita lap lah. Kita lap sampai dia kering air. Sampai dia kering air. Baru kita boleh bubuh dalam mesin. Tapi mesin ni kita kena setting lah. Setting ikut mah kita besar mana, kecil ke besar. Tapi mula-mula dia ikut bentuk mah kita dulu. Contoh mah ni kita kena angkat naik. Ni tak lagi. Kita kena angkat naik lah, pusing angkat naik. Angkat naik, pusing angkat naik dulu. Okey, lubang dia ada lubang. Bila ada lubang macam ni, kita boleh start lah. Kalau tak ada lubang untuk mula-mula dia masuk tu memang payah. Jadi kadang-kadang tu mah kita keras tu, jadi boleh ada problem di mesin kita. So kita start. Okey, kita masuk. Tapi cara nak pakai mah, cara nak berang mah ni, cara tangan kita tak boleh suka-suka hati. Tangan kita tak boleh letak macam ni. Kita kena berang mah macam ni. Kena berang macam ni. Kalau silap tangan kita masuk pun dia tak akan masuk dalam. Kalau kita berang macam ni dah. Berang mah macam ni. Jangan macam ni. Macam ni tak nak ni. Salah kalau macam ni. Berang macam ni baru betul. Contoh macam ni. Okey. Saya start. Okey. Macam ni. Okey, boleh lagi. Kalau silap tangan kita duduk sini pun
Dia tak pergi sebab dia sangkut sini. Dia sangkut, dia tak pergi. Dia sangkut. Kalau macam ni dia boleh pergi. Okey. Boleh keluar. Lepas tu kita kecil lagi lah. Okey. Masuk sini untuk buat papan. Yang ni auto. Okey. Lagi. Dua tiga kali. Dua tiga kali kita kena stop mesin dulu. Okey. Kita kena pergi lajan api lagi. Pergi panah lagi sampai dia merah. Sampai dia merah, lepas tu mari sambung pula. Tengok yang ketiga. Kalau 3 kali nampak macam mah kita sudah keras. Sudah keras, kena lajan api lagi lah. Panah lagi sampai merah. Lepas tu mai sambung. Sambung mesin sampai cukup saiz lebar yang kita nak. Ini cara guna polishing machine, mesin polish. Okey, setiap barang yang kita nak polish untuk licin, untuk kilat, licin kilat, mah, perak, atau tembaga, ikutlah. Mesin ni boleh kilat yang kita nak tu. Dan ni cara nak polish cincin. Okey. Cincin kita ada mesin polish, tapi obat dia kena ada. Kalau tak ada obat, jadi barang kita akan dia tak kilat cantik. Okey. Tengok. Okey. Kalau boleh pakai sarung tangan lah. Sarung tangan, sebab bila kita polish barang-barang tu dia boleh panas lah barang tu. Okey. Kita boleh pakai sarung tangan. Okey, mesin. Okey. Nampak. Ada ni ada mesin, polish. Okey. Sudah cantik. Okey. Bila kita lepas polish, polish ni dia boleh luar saja. Lepas tu dalam macam mana? Dalam ada lagi hitam. Dalam hitam. So ada lagi tempat untuk cuci dalam. Lepas kita cuci, kita kena bubuh dalam mesin. Okey. Kita kena cuci atau kita lebuh air sabun. Lebuh dengan air sabun dulu. Okey. Ini dapur kita boleh buka. Okey. Contoh ini kita boleh lebuh dalam air sabun. Okey. Okey, hari ni kita buat contoh lah. Contoh sementara je, tapi kita tunggu dia lambat. Okey, bila dia sampai air dia bergerak, lepas tu kita tengok barang kita sudah cuci, kita angkatlah. Kita angkat. Okey. Kita angkat barang kita. Ini belum cuci lagi ni, advice Salim untuk contoh lah. Okey, lepas tu kita boleh bubuh dalam mesin ketal ni lah. Mesin ketal ni untuk mesin ketal ni. Mesin ketal ni. Okey. Kita boleh stop. Kita berang tangan kita pun boleh juga sini.
Atau kita boleh sangkut sini pun boleh juga untuk buang sampah-sampah atau kotor yang abu-abu tulis kat ni. Okey. Lepas tu kita tutup lah. Lepas tu cara dia ada banyak step lagi. Kalau kita nak lagi cantik, kita kena bubuh dalam mesin kilat. Ini panggil mesin kilat. Mesin kilat ni cara guna dia, jangan bagi air sampai macam ni. Ni air kotor, jadi bila kita guna jadi barang kita kurang kilat, so kita kena buang lah. Kita kena buang air. Kita kena buang air, kita masuk air baru. Tapi air tu jangan banyak sangat. Air tu lebih kurang tinggi pada putih-putih besi tu. Inilah. Lepas tu boleh bubuh ubat cuci dia. Ubat cuci dia sikit lah. Ni untuk ubat cuci. Lepas tu masuklah cincin kita dalam ni, tutup. Lepas tu kunci. Okey, pusing. Sekarang ada time dia. Kita boleh pusing sampai berapa. Tapi biasa cincin ni 10 minit atau 15 minit gitu je. Tapi kita test ni belum sampai 10 minit pun tak apa. Dia pusing, jadi dia auto. Kalau ni kita setting tak sampai 10 minit, dia akan sampai masa dia off diri. Dia stop diri sampai masa dia. Nanti dia boleh pusing kiri kanan. Mesin dia. Okey, dia untuk pusing. Yang ni dalam 10 minit atau 15 minit sudah cantik. Okey, kalau contoh ni sudah 10 minit. Contoh sudah 10 minit, kita boleh angkat, buang. Okey. Lepas tu ni pakai brush lah. Brush ni kita kena pakai brush gigi bagi dia lembut. Jangan pakai brush tembaga atau besi, tak boleh, jadi dia calar. Kita kena brush gigi lah, gosok dia. Cuci. Okey. Lepas tu nanti pakai blower dah untuk kering air. Blower ni. Okey. Kita kena lap lah. Jangan pakai blower tak lap, tak boleh. Bila kita tak lap, jadi ada air dia kering tu, jadi nampak bekas lah. Kalau lap macam ni dia tak nampak bekas air kering. Okey. Jadi tunggu sejuk. Panas. Okey. Tunggu sejuk. Cantik. Okey. Okey. Contoh kalau kita nak jadi color 916, kita boleh pakai yang ni, air ni. Okey, ini air emas untuk kita celup color lah 916. Kita boleh pakai air ni dengan mesin dia. Lepas tu kita boleh on lah. Kita on, kita boleh setting. Ni tempat wall dia ni, boleh setting.
8, 10, 12. Kita setting untuk celuk color 916. Kalau kita nak chrome color putih pun boleh juga, tapi pakai mata pen. Untuk chrome color putih pakai mata pen, tapi setting mesin dia ni kena setting cara lain. Dan untuk chrome kita boleh setting bawah pada 5, tapi untuk ibu ni lah, untuk supplier ni. Kalau untuk supplier lain tak tahulah, ada cara-cara dia lagi. Emas jangan proses, jadi siap jadi barang cantik, sampai sini jadi cantik. Okey, terima kasih semua.